Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mengulang kaji semula pelajaran ketiga iaitu bab mandi wajib. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jadi pelajaran yang ketiga iaitu berkenaan dengan mandi wajib. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama menyatakan erti mandi wajib, yang kedua membaca dalil mandi wajib, membaca niat mandi wajib, menyenaraikan sebab mandi wajib dan menyebutkan rukun dan sunat mandi wajib dan melakukan mandi wajib dengan betul. Jadi baca dan faham. Okey, cikgu boleh memberikan satu cerita kepada murid-murid sekalian berkenaan dengan mandi wajib. Okey, contohnya seorang perempuan yang berumur 15 tahun keluar darah haid selama 5 hari 5 malam. Jadi darah haid yang keluar selama 5 hari dan 5 malam itu putus, jadi maka wajib ke atasnya untuk dia menunaikan solat fardu ataupun solat sunat selepas daripada itu, ataupun membaca Al-Quran dan juga untuk menyentuh dan memegang Al-Quran. Jadi untuk dia melakukan ibadah seperti solat fardu, solat sunat dan juga membaca Al-Quran, maka setelah darah haid dia berhenti pada hari yang kelima, maka wajib ke atasnya untuk mandi wajib. Okey, itu cikgu boleh bagi situasi berkenaan dengan mandi wajib. Dan yang kedua pula, contohnya seorang wanita yang mengandung dan melahirkan anak, dan setelah daripada itu keluar darah nifas, maka darah nifas tersebut keluar selama 40 hari 40 malam atau 60 hari ataupun 60 malam, maka darah yang putus atau berhenti tersebut, maka mewajibkannya untuk mandi wajib, untuk menunaikan solat fardu ataupun solat sunat selepas daripada itu. Itu berkenaan dengan situasi sebab seseorang itu wajib mandi wajib. Jadi pengertian mandi wajib ini iaitu mengalir dan meratakan air mutlak. Contohnya air mutlak iaitu air pahit ke seluruh anggota badan dengan niat mandi wajib. Iaitu mengalir, iaitu air mutlak tersebut dia mengalir. Pastikan air tersebut dia mengalir, mengalir misalnya air pahit, okey, air pahit dan juga air perigi, dan air mutlak tersebut dia mengalir dan meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan dengan niat mandi wajib. Jadi mengalir dan meratakan air mutlak iaitu air pahit ke seluruh anggota badan dengan niat mandi wajib. Jadi air mutlak tersebut mestilah diratakan di seluruh anggota badannya. Sekiranya terdapat pelekat ataupun plaster pada kaki ataupun tangannya, maka wajib ke atasnya untuk meratakan air mutlak tersebut ke seluruh anggota badannya dengan lafaz niat mandi wajib. Okey. Okey. Seterusnya, apakah sebab-sebab mandi wajib? Yang pertama sekali, sebab-sebab mandi wajib iaitu bersetubuh. Okey. Sebab-sebab mandi wajib yang pertama iaitu bersetubuh, iaitu contohnya pasangan suami isteri melakukan setubuh pada malam harinya, dan apabila dia bangun pagi dia ingin menunaikan solat subuh secara berjemaah, maka wajib ke atasnya untuk dia mandi wajib untuk menunaikan solat subuh tersebut. Dan yang seterusnya, yang kedua, keluar darah nifas, iaitu darah yang keluar 40 hari 40 malam ataupun 60 hari ataupun 60 malam. Jadi darah nifas yang keluar itu putus, maka wajib ke atasnya untuk dia mandi wajib untuk dia menunaikan solat fardu ataupun solat sunat ataupun membaca Al-Quran maupun dengan memegang Al-Quran. Jadi darah haid, sekurang-kurang darah haid bagi seorang perempuan iaitu 24 jam, iaitu 1 hari 1 malam, dan kebiasaannya darah haid keluar bagi seorang perempuan iaitu 6 hari 6 malam ataupun 7 hari 7 malam. Dan sebanyak-banyak darah haid yang keluar bagi seorang perempuan iaitu 15 hari dan 15 malam. Okey, dan seterusnya
sekiranya seorang perempuan itu dia datang darah haid pada hari yang pertama sehinggalah hari yang ke-10, maka putus darah haidnya, maka wajib ke atasnya untuk dia mandi wajib untuk dia menunaikan solat fardu ataupun solat sunat, untuk melakukan ibadah selepas melakukan ibadah contohnya seperti membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran selepas daripada itu, dan melahirkan anak iaitu seorang perempuan yang mana dia mengandung dan dia melahirkan anak. Jadi darah nifas tidak keluar selepas itu, maka wajib ke atasnya untuk dia mandi wajib untuk dia melakukan solat fardu ataupun solat sunat selepas daripada itu. Dan keluar air mani yang keluar disebabkan kerana seorang wanita ataupun seorang lelaki dia melihat contohnya seorang lelaki melihat seorang perempuan dengan syahwat, maka keluar air mani, maka setelah daripada itu maka wajib ke atasnya untuk dia mandi wajib. Okey, air mani yang ketika basah, baunya seperti baungan tepung, duh tepung. Jadi bila air mani itu keluar dalam bagi seorang lelaki ataupun seorang perempuan, maka bila bau dia tu apabila basah itu bau seperti duh tepung, maka di situ dia kena lihatlah bahawasanya itu adalah air mani, maka wajib ke atasnya untuk dia mandi wajib. Okey, ini sebab-sebab mandi wajib. Okey. Jadi kita masuk pula kepada dalil mandi wajib ini. Okey. Okey, kita telah terangkan berkenaan dengan sebab-sebab mandi wajib, dan justru itu kita terangkan semula, kita akan terangkan berkenaan dengan cikgu akan terangkan berkenaan dengan dalil mandi wajib. Dalil mandi wajib itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kuntum junaban fattaharu, surah Al-Maidah ayat 6. Maksudnya jika kamu berjunub, berhadas besar, contohnya keluar darah haid, keluar darah nifas, melahirkan anak, keluar air mani, maka hendaklah kamu bersuci, iaitu mandi wajib. Jadi mandi wajib ini cara-caranya adalah dengan lihat pada gambar ini adalah seorang murid yang mana dia ingin mandi wajib. Jadi air di dalam, pastikan air kolah tersebut tidak berubah bau, rasa dan juga warnanya. Maknanya air dalam kolah tersebut mestilah dua kolah tersebut mestilah lebih daripada 270 liter, dan sekiranya ia kurang daripada itu, pastikan air tersebut tidak mengandungi najis, contohnya najis tai cicak ataupun najis darah ataupun najis burung misalnya. Okey, jadi air pahit tersebut dia keluar dan dimasuk ke dalam kolah ini, dan apabila air pahit ini keluar dan masuk ke dalam air kolah ini, dan dia ambil gayung ini dan dia jirus gayung ini pada badannya. Apabila air ini menyentuh pada bahagian pada tubuhnya, maka dia telah mulakan dengan niat mandi wajibnya, iaitu nawaitu saja aku mandi wajib kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam hatinya. Ia boleh dilafazkan dalam hatinya dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Arab. Jadi pastikan yang pertama sekali, sekiranya air tersebut kurang daripada 2 kolah, pastikan air tersebut tidak bercampur dengan najis. Itu yang pertama. Dan sekira air tersebut lebih daripada 2 kolah, pastikan air tersebut tidak berubah dari sudut warna, rasa dan baunya. Itu yang penting dan perlu diambil perhatian. Jadi apabila air tersebut
digunakan untuk mandi wajib. Jadi dia akan menyetal ataupun menggosok badannya, di celah-celah badannya, di celah-celah bulunya, di celah-celah rambutnya dengan air mutlak tersebut. Okey. Dan pastikan air tersebut bukanlah air mustakmal, air yang mana air daripada basuhan yang pertama yang wajib dibasuh itu menitik pada air yang kurang daripada 2 kolah, itu dipanggilkan air mustakmal. Jadi pastikan air itu bukanlah air mustakmal. Okey, seterusnya rukun-rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ada 3. Cikgu harap murid-murid semua dapat ingat rukun-rukun mandi wajib ini. Itu rukun-rukun mandi wajib yang pertama, menghilangkan najis daripada badan. Misalnya pada badan seseorang itu dia terdapat darah, okey, terdapat darah dan juga terdapat najis tai cicak, tai burung pada badannya, makanya dia kena menghilangkan najis terlebih dahulu daripada badannya. Misalnya dia pergi sebelum dia mandi wajib ada darah ikan pada tangannya, maka pastikan dia hilangkan terlebih dahulu darah ikan itu pada badannya. Dia kena menghilangkan terlebih dahulu najis daripada badannya. Dan yang kedua, niat. Lafaz niat mandi wajib iaitu nawaitu raf'al hadathi akhbari lillahi ta'ala, artinya sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu adalah niat mandi wajib. Dan yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Okey, meratakan air ke seluruh anggota badan. Okey. Sekiranya terdapat pelekat pada tangan, pada kaki, pada badan kita, maka kita mestilah meratakan air mutlak tersebut kepada seluruh anggota badan kita. Jadi bila ada pelekat pada tangan, pada kaki, maka kena buang pelekat tersebut dan ratakan air mutlak tersebut kepada seluruh anggota badan kita. Jadi mesti yang pertama sekali murid bukan sahaja untuk membuat latihan di rumah, kerja rumah ataupun untuk menjawab soalan exam je, murid-murid tidak menghafal rukun-rukun mandi wajib. Jadi kita mestilah menghafal rukun-rukun mandi wajib ini bukannya untuk menjawab exam atau pelatihan saja, tapi untuk akan datang juga. Apabila kita dah dewasa, kita perlu menghafal rukun-rukun mandi wajib, iaitu yang pertama sekali menghilangkan najis daripada badan, yang kedua niat, lafaz niat mandi wajib iaitu nawaitu raf'al hadathi akhbari lillahi ta'ala, artinya sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Okey. Okey, sunat-sunat mandi wajib. Sunat-sunat mandi wajib yang pertama iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Dan yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Yang keempat, berwuduk. Yang kelima, membasuh kepala dengan air 3 kali. Dan menyelati rambut dan bulu-bulu yang jarang. Okey, yang pertama sekali sunat-sunat mandi wajib itu membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini mestilah kita selalu amalkannya apabila kita melakukan perbuatan ataupun perkara yang baik. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini okey, jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca sebelum jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca sebelum kita semasa kita nak mandi wajib. Okey. Dan yang kedua, membasuh kemaluan dengan tangan kiri, dan kita basuh kemaluan dengan tangan kiri. Dan yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Dan yang ketiga, membasuh tangan 3
3 kali, dan yang keempat berwuduk, dan yang kelima membasuh kepala dengan air 3 kali dan menyelati rambut dan bulu-bulu yang jarang. Okey. Dan yang keenam iaitu mendahulukan anggota sebelah kanan. Okey, anggota yang di sebelah kanan kita dahulukan. Okey, mendahulukan anggota sebelah kanan kita. Okey. Jadi apabila sebelum kita mandi wajib, mestilah kita mendahulukan anggota sebelah kanan kita untuk kita mandi wajib tersebut. Itu adalah perkara sunat. Okey, seterusnya sunat-sunat mandi wajib yang seterusnya iaitu membasuh seluruh anggota sebanyak 3 kali. Ke-8 menggosok seluruh anggota badan. Ke-9 membasuh kaki. Yang ke-10 membaca doa seperti doa selepas wuduk. Dan yang ke-11 melakukannya secara berturutan. Okey, yang ke-7 membasuh seluruh anggota sebanyak 3 kali. Kita basuh anggota kita sebanyak 3 kali. Itu sunat mandi wajib. Seterusnya menggosok seluruh anggota badan kita. Dan yang ke-9 membasuh kaki. Ke-10 membaca doa seperti doa selepas wuduk. Dan yang ke-11 melakukannya secara berturutan. Okey. Jadi membasuh seluruh anggota sebanyak 3 kali. Itu adalah sunat mandi wajib. Okey, bila mana kita telah membasuh anggota kita yang pertama, itu adalah perkara yang wajib. Okey, yang kedua kita ulang, itu adalah perkara yang sunat. Dan yang ketiga kita basuh seluruh anggota kita sebanyak 3 kali, itu adalah perkara yang sunat. Dan menggosok seluruh anggota badan. Okey, mana-mana kita ambil berus ataupun spine dan kita gosok pada badan kita. Kita gosok daki supaya air itu betul-betul kena pada kulit kita. Dan yang ke-9 kita membasuh kaki kita sebanyak membasuh kaki kita, yang mana pastikan bila mana kita mandi wajib, pastikan di celah-celah kuku kita itu yang mana terdapat tanah yang berwarna hitam, mestilah pastikan air mutlak telah sampai kepada celah-celah kuku kita itu, supaya kita pastikan bahawa seluruh tubuh badan kita memang diratakan dengan air mutlak. Dan membaca doa seperti doa selepas wuduk. Okey. Sunat mandi wajib itu membaca doa selepas doa wuduk. Dan seterusnya yang ke-11 melakukannya secara berturutan. Justru itu cikgu telah terangkan berkenaan dengan sunat-sunat mandi wajib, daripada yang pertama sehinggalah yang ke-11. Jadi kita lihat pula kepada sambungan kepada cara-cara mandi wajib. Okey, cara-cara mandi wajib yang pertama sekali iaitu mestilah hilangkan najis pada badan. Yang kedua, memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh kemaluan. Yang keempat, membasuh tangan 3 kali. Dan yang kelima, berwuduk, mengambil wuduk. Okey, cara-cara mandi wajib iaitu yang pertama, hilangkan najis pada badan kita. Sekiranya terdapat najis darah ataupun tak cicak pada badan kita, mestilah kita hilangkan najis tersebut pada badan kita. Dan mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang ketiga, membasuh kemaluan. Dan yang keempat, membasuh tangan 3 kali. Dan yang keenam, berwuduk. Seterusnya, cara-cara mandi wajib iaitu niat mandi wajib. Itu kita niat mandi wajib. Sebelum ini kita dah belajar, iaitu nawaitu raf'al hadathi akhbari lillahi ta'ala. Dan yang ketujuh, membasuh kepala dengan air 3 kali dan menyelati rambut. Okey, kita basuh kepala dengan air mutlak sebanyak 3 kali.
dan kita menyelati rambut kita. Okey, mana-mana rambut, contohnya seorang wanita yang rambutnya yang tebal, maka dia kena selat rambut tersebut supaya air sampai betul-betul pada rambutnya ketika mandi wajib. Dan yang ke-8, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Yang ke-9, meratakan air sehingga sampai ke seluruh anggota badan. Dan yang ke-10, membaca doa seperti doa selepas berwuduk. Okey. Jadi aktiviti murid dalam kumpulan menunjukkan cara mandi wajib dengan bimbingan guru. Okey, cara mandi wajib kita kena pastikan kita ingat tentang rukun-rukun mandi wajib, iaitu rukun-rukun mandi wajib yang pertama menghilangkan najis pada badan, yang kedua niat, lafaz niat mandi wajib, dan yang ketiga meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan kita. Dan kita tahu tentang cara-cara mandi wajib. Yang pertama, menghilangkan najis pada badan. Kedua, mulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membasuh kemaluan. Yang keempat, membasuh tangan 3 kali. Yang kelima, berwuduk. Lepas tu yang keenam, niat mandi wajib. Apabila air itu sentuh pada bahagian yang pertama pada badan kita, kita dah niat mandi wajib. Dan yang ketujuh, membasuh kepala dengan air 3 kali dan menyelati rambut. Dan yang ke-8, mendahulukan anggota badan sebelah kanan. Yang ke-9, meratakan air sehingga sampai ke seluruh anggota badan. Dan yang ke-10, membaca doa seperti doa selepas berwuduk. Okey, murid secara individu menghafaz lafaz niat mandi wajib beserta ertinya. Jadi lafaz niat mandi wajib iaitu nawaitu raf'al hadath li akhbari lillahi ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah anda tidak sah solat bagi seseorang yang berhadas besar? Seorang yang berhadas besar, misalnya keluar darah haid, ataupun keluar darah nifas, ataupun keluar air mani, maka tidak sah solat baginya. Sekiranya dia solat yang dia kerjakan adalah tidak sah. Okey, amalkan hendaklah mandi sunat Jumaat bagi sesiapa yang akan hadir solat Jumaat. Ini adalah satu amalan dalam buku teks ini, iaitu hendaklah mandi sunat Jumaat bagi sesiapa yang akan hadir solat Jumaat. Okey, jadi dalam pembelajaran mandi wajib ini, yang pertama sekali murid mestilah menghafal pengertian mandi wajib, iaitu mengalir dan meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan dengan niat mandi wajib. Yang kedua, kena faham tentang dalil ataupun bukti mandi wajib tersebut, iaitu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Itu dalilnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in kuntum junuban fatahharu. Okey, seterusnya murid mesti ketahui apakah sebab-sebab mandi wajib. Bukan sebab-sebab berwuduk. Kalau sebab-sebab berwuduk itu disebabkan kerana buang air kecil ataupun buang air besar. Tapi sebab-sebab mandi wajib iaitu bersetubuh, keluar darah nifas, keluar darah haid, melahirkan anak. Okey. Dan murid mestilah ketahui apakah itu rukun-rukun mandi wajib. Mengetahui dan memahami tentang rukun-rukun mandi wajib ini, mestilah murid hafal dan kena tahu dan kena fahamnya, supaya apabila kita ingin mengerjakan mandi wajib nanti, kita dapat sah mandi wajib kita itu, dan sunat-sunat mandi wajib, dan juga cara-cara mandi wajib. Okey. Okey. Justru itu dalam buku teks ini terdapat beberapa sebab mandi wajib. Jadi ada sebab mandi wajib ini, iaitu bersetubuh, keluar darah nifas, keluar darah haid dan melahirkan anak, dan keluar air mani. Okey. Jadi inilah sebab-sebab mandi wajib tersebut, itu keluar darah nifas, bersetubuh, keluar air mani, keluar darah haid dan melahirkan anak.
Okey, sekian daripada cikgu. Cikgu harap semua murid dapat memahami pembelajaran yang disampaikan dan dapat membuat latihan, keseluruhan latihan yang diajarkan. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.